link dia. Dan kita teruskan untuk sesi ni, kita bersama fakulti-fakulti ni, khasnya kita maklum, saya sekali lagi beritahu, iaitu kepada adik-adik yang berminat atau mendaftar di kawasan link-link berkaitan akan telah diberikanlah fakulti dan juga kawasan-kawasan atau PTJ lah. Jadi kita serahkan kepada pautan masing-masing, dan di pautan di sini diteruskan daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan juga Alam Bina. Kita alam bina dulu, fakulti ni dinamakan Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar. Dulu. Ni cerita-cerita throwback. Jadi kita bersama daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah bertemu kita pagi ini di dalam sesi Karnival Pendidikan Universiti Tun Hussein On Malaysia ataupun dikenali sebagai EDU Fair 2021. Okey, sebelum saya teruskan, saya Dr. Nurfaniza binti Mohtar merupakan salah seorang staf dan tenaga pengajar di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Okey, pada hari ini saya akan memperkenalkan ataupun memberi sedikit overview tentang Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Okey, Fakulti Kejuruteraan Awam ni ditubuhkan pada 1 Mei 2004 hasil daripada persetujuan semula Fakulti Kejuruteraan dan juga Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Maka wujudlah ataupun terhasillah fakulti yang diberi nama Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina ataupun kita kenali dengan Kejuruteraan Awam sebagai FKAP. Kejuruteraan Awam di fakulti kami masih lagi berpandu dan berteraskan kepada misi dan visi UTHM untuk menjadi sebuah universiti yang berkelas dunia di dalam bidang kejuruteraan dan juga sains teknologi dalam mengekalkan pembangunan yang berterusan, di mana kami sangat committed dalam melahirkan bakal-bakal jurutera dan juga arkitek yang berkemahiran di dalam bidang kejuruteraan awam dan juga arkitek, dan sekaligus memenuhi kebolehpasaran graduan daripada semasa ke semasa. Di Fakulti Kejuruteraan Awam kami menawarkan 5 program, bermula dengan program Sarjana Muda Kejuruteraan dengan kepujian, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan kepujian, Sarjana Muda Sains dan Seni Bina, dan 3 program pasar siswazah iaitu Master by Research dan juga by Coursework, dan 1 program Doktor Falsafah di dalam bidang kejuruteraan awam. Okey, secara keseluruhannya Fakulti Kejuruteraan Awam pada masa kini mempunyai lebih kurang 2,700 pelajar yang masih aktif daripada pelajar dalam negara dan juga daripada luar negara. Okey, ini adalah senarai pengurusan tertinggi Fakulti Kejuruteraan Awam yang diketuai oleh Yang Berbahagia Dekan Profesor Engineer Tan Senior Dr. Muhammad Iwan bin Juki, dan dibantu oleh 3 orang timbalan dekan. Okey, timbalan dekan akademik, timbalan dekan hal ehwal pelajar dan juga timbalan dekan penyelidikan, dan dibantu juga oleh seorang penolong pendaftar. Okey, di fakulti kami dibahagikan kepada 3 jabatan. Okey, Jabatan Pengajian Siswazah, Jabatan Kejuruteraan Awam dan juga Jabatan Seni Bina, dan diketuai oleh Dr. Azra sebagai pengurus makmal. Saya buka dulu. Nanti masa buka slide kita tukar. Okey, kelebihan yang kita ada di Fakulti Kejuruteraan Awam adalah kita mempunyai satu excellent center. Okey, iaitu satu pusat kecemerlangan yang kita kenali sebagai COE. Okey, di bawah COE ni kita ada satu research lah. Okey, kemudian kita ada 4 research center iaitu JRC, Jamilus Research Center, SDRC, Smart Driving Research Center, MPRC, Micropollutant Research Center dan juga KAGET. Okey, kelima-lima excellent dan research center ni diketuai oleh pakar-pakar di dalam bidang masing-masing.
Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua, ini merupakan career path yang saya akan keluar, nanti dia akan fokus. Yang adalah laluan yang ada untuk bakal-bakal graduan yang melanjutkan pelajaran di Fakulti Kejuruteraan Awam. Okey, sekiranya adik-adik semua berjaya menamatkan pengajian, okey, boleh dikatakan career path dia sangat simple, iaitu adik-adik boleh menjadi civil engineer. Okey, di dalam civil engineer, adik-adik boleh menjadi civil engineer, boleh menjadi entrepreneur, boleh menjadi academician, boleh sambung untuk menjadi sebagai researcher, dan sekira berminat untuk sambung belajar, adik-adik boleh further study di dalam bidang master dan juga PhD. Okey, civil engineer ni dia punya konteks ni sangat meluas. Adik-adik boleh menjadi sebagai design engineer, site engineer, building service engineer dan juga software engineer, sama ada di dalam sektor awam ataupun sektor swasta. Dan sekiranya adik-adik juga berminat di dalam entrepreneur, adik-adik boleh membuka company consultant, kontraktor dan juga boleh berjaya dalam kedua-dua bidang. Okey, ini merupakan fasilitis dan kemudahan yang terdapat di Fakulti Kejuruteraan Awam. Okey, di fakulti kita ada 24 bilik tutorial dan juga lecturer room. Okey, kita ada 23 makmal dan juga bengkel yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sepanjang pengajian di fakulti kita. Okey, kita ada 3 meeting room, kita ada 1 center of excellence iaitu research, kita ada 4 center of research dan kita ada 1 resource center yang mana menempatkan kesemua tesis-tesis hasil kajian daripada pelajar-pelajar yang telah bergraduasi. Okey, ini adalah sedikit overview tentang fasilitis yang ada di fakulti kita. Kita ada bilik seminar, kita ada lecture room dan di sebelah kanan tu adalah sesi PNP yang telah dijalankan sepanjang semester. Singgul sama masuk. Okey, kita dapat lihat dekat sini para pelajar sedang berkomunikasi antara satu sama lain, berbincang tentang tajuk-tajuk yang diberikan oleh pensyarah. Kalau PPA? Okey, seperti yang sedia maklum, pada tahun lepas negara kita dan satu dunia telah dilanda dengan pandemik COVID-19. Jadi untuk meneruskan kita punya tanggungjawab sebagai pendidik, kami warga FKAP di UTHM meneruskan kaedah pembelajaran dengan menggunakan online teaching method. Okey, di sini dipaparkan beberapa contoh teaching method yang telah kita gunakan. Antaranya adalah Google Meet, Zoom, YouTube, Telegram. Okay, kita berusaha menggunakan apa juga platform yang ada untuk memastikan PNP dapat dijalankan secara berterusan dengan semua pelajar kita. Dan alhamdulillah, teaching method secara online ni berjaya dijalankan semester lepas dan kita still menjalankan kaedah yang sama pada semester ini. So kat sini kita dapat lihat satu online kelas yang dijalankan oleh Profesor Media Dr. David, okey, dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Okey, dalam bulatan tu adalah Profesor Media Dr. David. Kita dapat lihat sesi PNP berjalan dengan ceria walaupun student berada di merata-rata dan alhamdulillah kaedah yang kita gunakan ni berkesan dan pelajar juga dapat input apa yang kita cuba sampaikan. Okey, ini pula kemudahan makmal yang terdapat di fakulti kita. Kita ada makmal struktur dan bahan. Di bawah makmal struktur dan bahan ni terdapat 5 lagi makmal yang kecil, iaitu Advanced Material Lab, Material Engineering Lab, Heavy Structure Lab, Light Structure Lab dan juga 3 Computer Lab. Okey, ini adalah makmal yang terdapat di Infrastructure dan Geometry Engineering. Kita ada Advanced Highway Lab, Highway Engineering Lab, Traffic and Transportation Lab, Geotechnical and Engineering Geology Lab dan juga Geometry Engineering Lab. Okay, semua fasilitis ni terdapat di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Seterusnya adalah makmal yang terdapat di Water and Environment Engineering. Okey, terdapat 5 makmal iaitu Environmental Analysis Laboratory, Water Resources Laboratory, Fluid Mechanical Laboratory, Environmental Engineering dan juga Wastewater Engineering Laboratory. Dan yang terakhir sekali adalah Building and Construction Engineering. Okey, lab yang kita bekalkan kat sini adalah Construction Engineering Laboratory, Building Services, Metal Fabrication dan juga Timber Fabrication Laboratory.
InsyaAllah sekiranya adik-adik semua menyambung pelajaran di Fakulti Kejuruteraan Awam, akan berjumpalah akan masuklah ke semua lab-lab yang ada dekat sini. Okey, ini adalah contoh aktiviti yang dijalankan di dalam makmal. Okey, kita dapat lihat kat sini sekumpulan pelajar sedang melakukan uji kaji mendapatkan berapakah nilai beban yang mampu ditampung oleh sesuatu struktur tersebutlah. Okey, semua pelajar bekerjasama antara satu sama lain dengan dipantau oleh pensyarah. Okey, ini pula merupakan aktiviti yang dijalankan oleh research center yang ada di fakulti. Okey, kita ada GRC. Okey, semua alatan-alatan yang ada di GRC adalah alatan yang berteknologi tinggi dan kita juga menerima mengambil orang luar juga datang untuk membuat uji kaji di makmal kita kerana peralatan yang ada di makmal kita sangat berteknologi tinggi dan updated lah. Okay, dan ni adalah MPRC. MPRC ni dia sangat aktif menjalankan uji kaji berkaitan dengan micropollutant. Okay. Okey, ini adalah aktiviti yang dijalankan oleh SDRC, Smart Driving Research Center. Okey, kalau dapat lihat gambar yang banyak kereta tu, itu adalah satu uji kaji yang dijalankan oleh seorang pensyarah di fakulti kita. Dia menguji tahap kekerapan kenapa berlakunya sesuatu kemalangan di sesuatu tempat lah. So dia akan keluarkan analisis, nanti dia akan maklumkan kepada masyarakat punca-punca berlakunya kemalangan tersebut. Dan akhir sekali adalah Center of Applied Geometry and Disaster Prevention. Okey, ini adalah target. Kita dapat lihat kat sini student sedang menjalankan aktiviti mengukur aras sesuatu kawasan. Okey, selain daripada 5 program yang saya maklumkan tadi, iaitu program Sarjana Kejuruteraan Awam, Master dan juga PhD, kita ada satu program yang dipanggil sebagai International Mobility Program. Okey, International Mobility Program ni merupakan program pertukaran pelajar dengan pelajar antarabangsa. Okey, so di sini ada beberapa gambar yang dapat dilihat berjayanya program International Mobility Program ni, di mana pelajar kita telah pergi ke Vietnam, pergi ke Hong Kong, pergi ke Indonesia dan juga pergi ke China. Okey, pertukaran pelajar ni dilakukan setiap semester. So sekiranya adik-adik menyambung pelajaran di sini, insya-Allah berpeluang, ambillah peluang untuk mengikuti program International Mobility Program ini. Okey, ini adalah success of alumni daripada fakulti kita sendiri. Okey, untuk makluman, pada tahun ini keboleh pasaran graduan ataupun graduate employability untuk fakulti kita adalah 94.6%, di mana boleh dikatakan hampir semua pelajar yang kita hasilkan berjaya mendapat pekerjaan. Walaupun mengalami pandemik COVID-19, alhamdulillah pelajar kita masih diterima di dalam industri sekarang. Okey, ini adalah contoh alumni kita, saudara Muhammad Hafiz Abdullah yang telah bergraduasi pada tahun 2011 dan kini sedang menjawat jawatan sebagai Jurutera Awam di JKR Bachok Kelantan. Dan saudara Lee Yen Fong bergraduasi pada tahun 2012, kini bekerja sebagai General Manager di Singapura. Okay, ini adalah Engineer Leong Si Yong. Okey, sekarang adalah Design Manager di MMC Gamuda. Okey, kalau kita lihat kat sini, profil Engineer Leong Si Yong ni, beliau bukan sahaja bekerja di dalam Malaysia tetapi beliau juga mempunyai pengalaman bekerja di luar negara. Contohnya di Dubai, Abu Dhabi, Arab Saudi dan ada beberapa company lain yang beliau telah join lah. Kemudian kita ada Fernandez. Dan juga akhir sekali contoh yang ada kat sini adalah seorang pelajar antarabangsa kita yang menamatkan pengajian di Fakulti Kejuruteraan Awam, iaitu saudara Farid Fal Alwisabi yang telah bergraduasi pada tahun 2016 dan kini bekerja sebagai civil engineer di Germany. So para hadirin boleh follow kita di Facebook ataupun mendapatkan maklumat lanjut tentang Fakulti Kejuruteraan Awam di website kita fkap.uthm.edu.my ataupun sebarang pertanyaan boleh email di fkap@uthm.edu.my dan juga boleh follow kita di Twitter, YouTube dan juga Instagram. So
saudara-saudari sekalian boleh scan QR code yang tertera untuk menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan Fakulti Kejuruteraan Awam dan difahamkan insya-Allah ada sedikit ganjaran sekiranya menanglah kot daripada pihak penganjur. So kita boleh teruskan dengan sesi Q&A. Terima kasih. Moga lama. Okey. Cuba tengok ada tak soalan keluar dekat chat room tu. Ini bukan soalan. Dia mungkin dengar dan juga khusyuk sebenarnya kan. Dan rasanya setakat ini bawah ni ada lagi, bawah macam tiada. Bawah lagi, bawah Zam? Atas dan atas. Okey, yang saya nampak tak ada tapi mungkin elok kalau tadi apa doktor yang suruh dia apa? QR tu. Mungkin QR ada QR tu mungkin boleh dia scan ke macam mana ke, kita boleh dapat pautan untuk mereka lah, dan harap semua ada persoalan kita boleh direct kepada fakulti itu sendiri sebab memang fakulti agak besar, fakulti awam ni. Dulu fakulti awam dan Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, sorry. Sekarang dah tukar ujung dia kepada Alam Bina. Okey. Jadi setakat itu saja ya doktor, ada lain ke? Tak ada, itu sahaja. Itu saja. Terima kasih kepada wakil doktor, saya lupa nama doktor tadi. Saya Nurfaniza Muhtar. Nurfaniza, Dr. Nurfaniza, dan terima kasih kepada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina atas penerangan beliau. Terima kasih sekali lagi.